diberikan kepada wanita itu. ما وصلت إلى بطنها حتى امتلأت حياة. Maka tidak masuk ke dalam perutnya makanan itu, melainkan telah timbul sifat malu memenuhi hati dan jiwanya. فانصرفت وهي منكسة رأسها Maka dia keluar daripada majlis itu dalam keadaan malu, غاضة طرفها dengan menundukkan mata dan kepalanya, حتى صار يضرب بها المثل في الحياة في المدينة. sehingga dikenali wanita itu dengan sifat pemalunya. هذه تزكية نبينا. Ini adalah merupakan pembersihan daripada Nabi kepada wanita. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang sifat Nabi itu adalah membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa يا من mereka. جمعتنا على محبته وذكره والصلاة عليه. Ya Allah yang menghimpunkan kita di dalam mengingati kepada Nabi dan bersalawat kepadanya. وفر حظنا من تزكيته. Ya Allah berikan kepada kami bahagian daripada arti tazkiyah Nabi وفر kita. حظنا من بركته. Penuhi bahagian kami daripada barakah Nabi kita, حتى تحشرنا في زمرته. sehingga Engkau himpunkan kami bersama dengan يا أرحم الراحمين. Wahai yang Maha Pengasih. ألا إننا اجتمعنا في بين يدي مولانا الفتاح. Ketahuilah bahwasanya kita semua berhimpun di hadapan Tuhan kita yang Maha Pemberi في مسجد الفلاح. di Masjid Al-Falah, مستضيئين بنور نبينا خير مصباح. yang kita mengharapkan akan sinaran cahaya daripada Nabi kita Nabi Muhammad. سائلين الله أن يجعلنا من عباده المفلحين. Dalam keadaan kita memohon kepada Allah untuk menggolongkan kita dalam golongan hamba-hamba yang ومن berjaya. قال عنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dan tergolong dalam golongan orang-orang yang mana Allah telah firman kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berjaya di mata Allah. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemurah dan Maha Pemberi. وإن رحمة رسول الله وتزكيته أدركت حتى من جاء يريد أن يقتله. Sehingga sifat daripada pembersihan hati dan jiwa daripada Rasulullah itu akan mengenai kepada seseorang walaupun orang itu datang untuk membunuh kepada Rasulullah. وقد التقى وهب بن عمير هو وصفوان بن أمية وحدهما في الحجر عند الكعبة بعد بدر. Setelah peperangan Badar, seorang bernama Safwan ibn Umayyah Wahab ibn Umair duduk di sebelah Ka'bah. Mereka saling berbincang satu dengan yang lain. فتذاكروا زعماءهم الذين قتلوا في بدر. Mereka membincangkan tentang orang-orang golongan kafir Quraisy yang dibunuh dalam perang Badar. قال عمير لولا أولاد لي ودين علي لذهبت حتى أقتل محمد. Maka Wahab ibn Umair mengatakan kepada Safwan, kalau bukan oleh kerana aku ini banyak hutang yang aku tanggung, aku akan pergi untuk membunuh kepada Muhammad. فاغتنمها صفوان. Maka Safwan mengambil peluang itu. قال أولادك أولاد لي ودينك دين علي أقضيه كله. Kata Safwan mengatakan kepada Wahab, anakmu adalah anak kepada aku, hutangmu aku tanggung, aku bagi nafkah kepada anakmu dan juga aku bayarkan hutang kamu dengan syarat kamu tunaikan keinginan kamu itu. قال فاختم علي الأمر. Maka dia mengatakan, okey, sembunyikanlah perbincangan kita berdua ini. وسن سيفه وسمه. Maka Wahab itu adalah menajamkan pedangnya dan memberinya racun. وتوجه إلى المدينة. Kemudian dia pergi ke Madinah. كان ولده من الأسرى. Dan anak kepada Wahab itu tergolong daripada orang yang ditawan oleh Nabi. ودخل المدينة فلقيه سيدنا عمر. Maka masuk ke kota Madinah, dijumpai oleh Sayyidina Umar. قال هذا وجه شر ما جاء إلا لشر. Sayyidina Umar berkata, ini wajah adalah wajah orang jahat, tidak menghendaki kecuali kejahatan. أمسكه ودخل به المسجد ورسول الله في المسجد. Dibawa oleh Sayyidina Umar, dimasukkan ke dalam masjid sementara Nabi berada di dalam masjid. فقال أطلبه يا عمر. Nabi bersabda, lepaskan tanganmu itu wahai Umar. فقرب من النبي. Maka dia mendekati kepada Nabi. ويحدث نفسه متى الفرصة ليضربه. Dia berbicara di dalam hatinya bila menjumpai peluang untuk membunuh kepada قال Nabi. رسول الله ماذا جاء بك يا وهب. Nabi bertanya kepada Wahab, kenapa kamu datang ke sini wahai Wahab? جئت أكلمكم في ولدي الأسير عندكم. Wahab menjawab, ya aku datang adalah untuk membebaskan anakku yang kamu tawan, لأفتديه منكم. untuk aku bayarkan kepada kamu.
قال إن جئت تطلب ابنك فما بال السيف. Kalau kamu, kata baginda Rasulullah, kalau kamu datang meminta untuk tebusan anakmu, kenapa kamu datang dengan membawa pedang? قال قبحها الله من سيوف ما غنت عنا شيء يوم بدر. Dia mengatakan, apalah manfaat pedang ini, sesungguhnya kami sudah membawa dalam perang Badar pun kami tak menang. قال اصدقني يا وهب ما جاء بك. Nabi bersabda, wahai Wahab, jujurlah kamu dengan kata-kata kamu, kenapa kamu datang kemari? قال ما جئت إلا لذلك. Dia menjawab, aku tak datang kecuali untuk yang aku sebutkan tadi. قال اصدقني ما جاء بك. Nabi bersabda, Wahab, yang benarkah cakap kamu? قال ما جئت إلا لذلك. Dia pun menjawab jawaban yang sama. قال لا بل جلست أنت وصفوان بن أمية عند الحجر وتكفلت له بقتلي وتكفل لك بأهلك وولدك والله حائل بينك وبين ذلك. Kata baginda Rasulullah, tak, kamu itu hari duduk dengan Sofwan dan kamu berbincang kamu dengan dia, yang mana Sofwan menjamin kepada kamu untuk membayarkan hutang kamu dan memberikan nafkah kepada anak-anak kamu demi untuk membunuh kepada aku. Macam mana perbincangan itu kamu dengan dia? فاهتز قلبه وقال ما كان عندنا في الحجر أنا وصفوان أحد من الناس. Maka Wahab pada ketika itu adalah terkejut dan bergemetar dan mengatakan, sesungguhnya perbincangan aku di Hijr dengan Sofwan tak seorang pun yang tahu perbincangan kami dengan dia. ما أخبرك بذلك إلا الله. Tidak ada yang memberitahukan kepada kamu kecuali Allah. أنت رسول الله حقا. Kamu adalah Rasul yang sebenar. امدد يدك. Maka hulurkan tanganmu. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Wahab mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. وقعد يتفقه في الدين. Maka Wahab pun duduk belajar ilmu agama. فنالته تزكية النبي الأمين. Maka sampai kepada Wahab pembersihan jiwa daripada Nabi. ماذا يعمل رؤساء العالم إذا اكتشفوا واحدا وصل إليهم ليقتلهم؟ Apakah yang akan dilakukan oleh penguasa-penguasa dunia saat ini bila mana menjumpai orang yang datang kepadanya untuk membunuhnya? وبعد مع ذلك ينقله من الظلمة إلى النور. Dengan demikian pun yang berlaku kepada baginda Rasulullah telah menyelamatkan dia daripada kegelapan kepada hidayah, ومن الكفر إلى الإسلام. daripada kafir kepada Islam, ومن النار إلى الجنة. daripada neraka menuju ke syurga. كان صفوان يقول لأهل مكة سيأتي هذه الأيام خبر من المدينة ينسيكم وقعة بدر. Kata Sofwan mengatakan kepada orang-orang Mekah, tak lama lagi akan datang seseorang yang membawa kabar gembira yang melupakan kamu kepada apa yang berlaku sebelum ini. مرت الأيام قالوا يا صفوان ما الخبر؟ Maka hari demi hari berlalu, orang-orang Mekah datang kepada Sofwan, wahai Sofwan, apa beritanya? فجعل يسأل من يأتي من نحو المدينة. Maka Sofwan pun sentiasa bertanya kepada orang yang datang daripada Madinah tentang berita Wahab itu. هل من خبر؟ Adakah berita tentang Wahab? هل من حدث هناك حدث؟ Ada apakah berlaku di Madinah dalam masa sebelum ini? يقولون ما حدث شيء. Mereka yang datang daripada Madinah mengatakan tak حتى ada, جاء جماعة من المدينة. sehingga datang golongan ramai daripada Madinah. قالوا ما فعل وهب بن عمير؟ Apa yang sudah dilakukan oleh Wahab bin Umair? قالوا ذاك أسلم. Dijawab kepada Sofwan, dia sudah masuk Islam. قال لا ما يسلم وهب بن عمير. Kata Sofwan mengatakan, tak mungkin dia masuk Islam. قالوا قد أسلم. Diberitahukan dia dah masuk Islam. قال من قال لكم؟ Siapa yang mengatakan kepada kamu berita itu? قد تابع محمدا. Dan dia sudah ikut kepada Muhammad. وخاف فيما كان يرجو. Maka dia telah hampa kepada apa yang telah diharapkan. ومع ذلك كله فجاء رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصفوان بين القوم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Dalam keadaan demikian pun juga ketika Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan menang, masuk ke kota Mekah dalam keadaan berkuasa, Nabi memaafkan termasuk kepada Sofwan dengan mengatakan, pergilah kamu, aku bebaskan. ولما خرج إلى حنين كانت عند صفوان أدرع فاستعارها النبي منه يردها عليه. Maka ketika dalam peperangan Hunain itu Sofwan mempunyai baju perang yang dipinjam oleh Nabi untuk berperang pada waktu itu. فلما غنم أعطاه 100 من الإبل.
Setelah peperangan Hunain itu dimenangi oleh baginda Rasulullah, Safwan diberikan 100 onta oleh Nabi daripada harta